Okey. Nak kena baca soalan ni? Explain lah. Explain. Okey. Raja menunjukkan sebatang magnet yang dilepaskan dari satu ketinggian dan kemudian memasuki sebuah gelung yang disambung ke sebuah galvanometer. Kosongan jarum galvanometer akan bertambah apabila B, magnet itu dilepaskan dari kedudukan yang lebih tinggi. Explain lah kenapa jawapan dia B. Juga. Sebab apa susah? Sebab apa? Sebab bila tinggi, bila kamu jatuhkan, magnet tu akan bergerak laju ke perlahan? Laju. Dia bergerak laju kan. So bila magnet tu laju, dia kalau semakin laju magnet tu dia masuk, arus dia akan lebih besar. Lebih besar, lebih tinggi. Sebab tu lah kalau kamu ada kad yang swipe credit card tu, kan cikgu tunjuk kan video. Kalau nak swipe credit card, kena swipe laju-laju. Sebab nak bagi ada arus ni mengalir. Kalau kamu swipe slow-slow, perlahan-perlahan kan credit card tu kan. Sebab credit card tu kan belakang tu kan dia ada magnet. Pasal tak? Ada tak cikgu tunjuk video ni? Kau ingat tak video ni? Tak Tak ingat. Tak ingat. Yang kan kat kaunter, kat cashier tu dia akan swipe credit card tu kan. Laju-laju kan. Kenapa dia buat laju-laju? Supaya ada arus. Okay, so boleh baca lah kad ni. Kalau buat slow-slow, dia tak boleh nak baca. Arus tak ada. Okay, tak boleh nak baca. Okay, sebab tu kena laju. Sebab tu lah magnet ni kita gerakkan je lah laju. Barulah arus tu tinggi. Sebab tu jawapannya B, bola. Okay. Boleh? Boleh. Boleh kan? Okay, next. Okay, 22. Syed Adam 22. Raja 22 menunjukkan suatu konduktor membawa arus ke dalam medan magnet. Antara berikut yang manakah boleh digunakan untuk menentukan arah pergerakan konduktor tersebut? Jawapan dia B, petua tangan kiri Fleming. Ya, petua tangan kiri Fleming. Apa beza tangan kiri dengan tangan kanan? Tangan kiri untuk tahu apa? Daya. Okey. Daya. Untuk tahu arah. Kejap. Okey, untuk tahu arah daya. Lepas tu yang tangan kanan. Tangan kanan untuk tahu apa? Arus. Ya, arah. Arus. Okey. Jadi, untuk yang ini, arus dia mengalir daripada terminal positif ke terminal negatif. So kalau lah ni kan, ni dawai dia kan. Ni dawai dia. Okey. So cikgu buat ni je. Okey. Sekarang ni arus mengalir daripada terminal positif ke negatif. Jadi ni lah arah arus dia, betul tak yang color merah ni? Betul tak? Ni arah arus dia. Sekarang ni sekarang ni dia pergi mana? Dia akan hayun ke kiri ke ataupun dia akan hayun ke kanan? Pakai tangan kiri Fleming kan, tadi kamu jawab pakai tangan kiri Fleming. So nak tahu dia punya arah daya. Arah daya dia ke kanan ke kiri? Kiri. Kanan. Pakai tangan kiri, lepas tu tembak apa? Mana tembak? Ya, tembak setan. Okey. So kita tembak setan. Setan kat mana? Setan kat bawah. Kat bawah kan? Okey, kamu tembak. Tembak ke bawah. Lepas tu jari ketiga tunjuk arah arus. Jari ketiga tu dia menghala ke mana? Menghala ke depan Menghala ke depan. So ibu jari kamu tunjuk mana? Kiri ke kanan? Ya, ibu jari kamu tunjuk
kiri. So dia akan hayun ke kiri. Faham tak? Dapat tak? Okey. Tengok selatan tu kan. Tembak bawah kan. Kamu tembak. Tembak bawah. Tembak setan di bawah tu. Okey. Lepas tu ibu jari. Ibu jari pula. Jari ketiga arah arus. Menghala ke depan. So ibu jari menghala ke kiri. Okey. Next. Okey. Syadam 23. Darjah 34 menunjukkan bilangan lilitan pada pasangan terminal output suatu transformer. Pasangan terminal output yang manakah? Voltan output adalah 12 volt. Jawapan dia A. R dengan S. Macam mana kamu kira pakai formula apa? Bagi tahu cikgu formula apa kamu guna. Syadam, formula apa? Voltan sekunder per dengan Voltan primer voltan primer sama dengan sama dengan bilangan lilitan primer dengan bilangan lilitan sekunder. Bilangan sekunder dengan primer. Sekunder per dengan bilangan lilitan primer. Okey, so voltan sekunder berapa? Ni voltan output 12 volt kan. Okey, voltan primer berapa Syadam voltan primer? 20. Apa 20 ni? Voltan. Tak tahu. Apa lah, kita tengok kat depan ni. Dalam gambar, dalam rajah ni. 6 ya Allah. 6 volt. Okey, 6 volt. Ni primer. Okey, sebab dia sumber arus kan, arus ulang alik kan, sumber dia kat sini. So ini primer. Yang ini sekunder. So voltan output dia nak hasilkan voltan output yang 12 volt ni So voltan sekunder ni. Okey, output tu sekunder. So sekunder 12 volt, primer 6 volt. Okey, bilangan lilitan sekunder. Ni yang kamu nak cari ni Tak tahu. Bilangan lilitan primer berapa? 20. 20. So nak dapatkan bilangan lilitan sekunder, apa darab apa? 12 volt darab dengan 20 per 6. 6 volt. Okey, so dapat berapa? Dah. Sekejap. Kat sokong. Tak payah tu. Dari sini lah. Tak apalah bagi dia longkang. Okey, yang ni. So 12 darab 20 bahagi 6, berapa dapat? 40. Okey, 40. Jadi bilangan lilitan sekunder adalah 40 lilitan. Jadi yang mana 40 lilitan? Yang inilah R dengan S ni kan? Sebab tu jawapan dia A. Okey, yang lain boleh ke? Boleh. Yang ni ada kan formula dia kat depan? Ada tak formula? Ada. Ada, tak perlu hafal lah memang dia ada. Kena pandai guna je lah. Okay, next. 24. Okay, Syahdan 24. Sama juga. Pakai tangan apa ni? Dia nak tahu. 24. Dia nak tahu wayar tu bergerak. Dia nak tahu arah daya. So kalau arah daya tangan apa? Kiri. Ya, tangan kiri flaming. Okey. Tapi masalahnya kamu tengok arus dia. Arus dia arus ulang alik. Maksudnya sekejap ni positif, sekejap yang ni jadi negatif, lepas tu tukar pula. Ini jadi positif, ni jadi negatif. Dia akan sentiasa bertukar terminal. Okey, cuba kalau kita buat yang ni yang terminal positif, ni negatif kan. So arus mengalir daripada positif ke negatif. Inilah arus dia. Okey. So sekarang ni kamu tengok arah arus dia kat tengah ni. Ni tengah ni.
Sekarang ni wayar ni naik apa? Naik atas ke naik bawah? Syadam, pakailah tangan kiri. Tembak apa? Tembak. Tembak mana? Ten. Okey, Dia tembak. punya Okey, tembak setan. Setan kat mana? Kat kanan kan? Lepas tu arus jari ketiga. arus dia Arus ni. menghala ke? Kita. Di sendiri. Menghala diri sendiri. So ibu jari tunjuk apa? Atas. Ya, ibu jari tunjuk atas. So dia wayar tu akan bergerak ke atas. Tiba-tiba dia akan bergerak ke atas. Okey, tu kalau ni terminal positif dia sini. Okey, kalau cikgu lepas tu dia bertukar pula. Dia tukar pula tadi terminal mana tadi? Terminal positif sini kan. Sekarang ni tukar pula terminal. Yang ni positif, ni negatif pula. Sebab arus ulang-alik dia akan sentiasa bertukar terminal. So arus dia pun akan sentiasa bertukar arah. Jadi arus dia sekarang ni daripada positif ni, okay, mengalir ke sini sinilah, okay, ke terminal negatif. Okay, so sekarang ni kamu tengok arus yang di tengah-tengah tu, yang wayar tengah-tengah Okay, guna lagi tangan kiri. Tembak apa tadi? Tembak. Ten. Okay, tembak setan. So arus jari ketiga. Pergi Arus mana? ke depan. Ya, depan. ke depan. So ibu jari pergi mana? Bawah. Pergi bawah. Jadi kan wayar ni akan bergerak. Mana jawapan dia? T, atas dan bawah. Ya, atas bawah. Okey. Boleh ke yang lain? Boleh. Boleh. Okey, next. Okey, ni pula. Raja 21 menunjukkan sebuah letak sistem penggera kebakaran yang tidak lengkap. Jadual 1 menunjukkan beberapa cadangan sambungan komponen elektronik bagi membolehkan sistem penggera kebakaran itu berfungsi. Okey. P dengan Q ni ada ini penggera kebakaran. Kalau penggera kebakaran dia pakai alat apa? Termistor. Ya, alat termistor So simbol termistor macam ni lah simbol termistor dia. Okey. Kalau yang cahaya tu, yang waktu malam tiba-tiba dia menyala tu, itu pakai sensor. Perintang pekerjaya. LDR kan? LDR. Ya, bahasa Melayu dia PPC. Perintang pekerjaya. Kalau LDR, English, Light Dependent Resistor pun boleh juga bagi jawapan LDR. Okey, so kat sini P dengan Q, kamu nak gantikan yang mana? Termistor nak letak yang mana termistor? Letak yang atas ke letak yang bawah? Atas. Ya, letak atas. Termistor ni dia suka haba kan? Bila dia suka haba, so dia punya bintangan dia akan dinaikkan ke dikurangkan? Dikurangkan. Ya, dia akan dikurangkan dia suka haba. Tapi kalau tak ada haba apa jadi? Bintangan dia tinggi. Ya, bintangan dia tinggi. So sekarang ni kamu tengok kat sini. Ni tapak, litar tapak. Sekejap mana ni? Ni litar tapak. So litar tapak ni buatan tapak dia mesti tinggi ke rendah? Buatan tapak. Nak hidupkan transistor kan? Nak hidupkan transistor, buatan tapak ni mesti tinggi ke rendah? Tinggi. Ya, buatan tapak mesti tinggi. So kamu tengok kalau kamu letakkan termistor tu di sini, kamu letak termistor di bawah, apa jadi? Kita letak termistor tu bawah kan. Okey, bayangkan tengah terbakar, kebakaran, so ada haba. So bila ada haba, termistor ni suka haba, so nanti bintangan dia rendah kat sini. So bintangan dia rendah. Kalau bintangan rendah, voltan dia apa? Pakai formula ni, V sama dengan IR. Kalau bintangan rendah, voltan dia rendah. So voltan dia rendah. Jadi kita tak nak voltan rendah pada tapak ni. Kita nak voltan dia tinggi. Betul tak? Betul ke? Betul. So kita letak termistor tu di atas. Letak termistor tu di atas. So bila ada haba, kan dia suka haba, so bintangan dia akan rendah.
kan sebab dia suka sangat. So dia agak rendah kalau bintangan dia. So bila bintangan dia rendah, voltan sini rendah. Okey, itu bahagian atas. Jadi bahagian bawah, bahagian bawah apa? Kalau voltan bawah dia rendah, voltan bawah. Kalau ni okay, ni bahagian atas ni atas, ini bawah, ni tapak lah tapak. So kalau atas ni voltan dia rendah, yang tapak ni voltan dia tinggi ke rendah? Tinggi. Ya, voltan dia tinggi voltan dia tinggi. Sebab contohlah, kita ada voltan keseluruhan contohlah voltan keseluruhan kat sini 8 volt. Atas dengan bawah. So kalau sini voltan dia rendah, contohlah cikgu bagi 2 volt. So yang bawah ni mestilah berapa volt? Kalau atas 2 volt, bawah berapa volt? 6 volt. 6 volt kan? Jadi dia automatik. Kalau atas ni voltan dia rendah, bawah mesti voltan dia tinggi. Faham ke ni? Faham. Okey. Jadi kat sini voltan dia dah rendah, kat atas ni so bawah dia voltan tinggi. Jadi voltan tinggi, jadi voltan tapak dia tinggilah. Bolehlah hidupkan transistor. So di bahagian PQ mesti letak termistor. So jawapannya inilah. Betul. Yang bawah tu RS tu kita hanya letak apa? Perintang biasa perintang biasa. Ni simbol perintang. Perintang kan yang biasa-biasa punya perintang. Ni lah dia. Okey. Lepas tu yang ni pula. Transistor pula. Nak letak transistor mana ni? Transistor NPN. Okey, apa beza ni? Okey, kita tengok. Okey, kalau kalau macam ni. Ini tengok arus ni. Ini arus ataupun ini kan. Arus dia arus masuk. Bila masuk dia point in kan. So kalau arus dia point in, maksudnya ni transistor apa ni? Transistor PNP, point in. So kalau yang arus yang keluar ni, transistor apa? Kalau yang NPN. NPN transistor NPN. So kamu ingatlah kalau PNP point in, so inilah ni point in. So kalau yang point out ni NPN. Okay, kamu tengok bateri. Okay, kita tengok bateri. Okay, sekejap Okay, kita tengok bateri ni atas ni positif ni negatif Ni terminal positif, ni terminal negatif. So, kamu nak letak ni transistor NPN ni. Okay, jadi ke tak jadi? Saya tengok boleh tak? Okay, ni mana arus? Cikgu buatlah kalau merah ni arus. Okay, so terminal positif mengalir. Dia mengalir diikut arwah kan? So litar ni berfungsi. Okay, litar ni berfungsi. Dia kalau tak berfungsi, kalau apa? Kalau kamu letak transistor apa? Kalau kamu letak transistor PNP. Okay, kalau letak transistor PNP, kamu letak transistor PNP, maksudnya point in kan? Arus dia macam ni kan? Boleh ke dia mengalir? Cuba tengok. Berfungsi tak litar ni? Arus mengalir daripada terminal positif. Kamu tengok arus dia. Arus dia ke bawah, tapi dalam transistor arus dia ke mana? Ke atas ni kan? Dia tak ikut flow. So kalau dia tak ikut flow, boleh berfungsi tak kalau pakai transistor PNP? Tak boleh. Tak boleh kan? So tak boleh dah pakai ni jadi transistor dengan bateri tu dia kena apa panggil? Dia kena satu hala. Arus yang mengalir tu kena satu hala. Kalau satu mengalir ke sini, ke bawah, lepas tu transistor tu mengalir ke atas, tak boleh. Dia lawan arah. Tak boleh, dia kena ikut flow. Kalau ke bawah, dia pun kena keluar ke bawah juga. Faham? Faham. Faham. Okay, jadi kat sini, yang transistor ni boleh lah kan? Sekejap mana tadi? Sekejap So kita nak pakai transistor ni Faham. Okay, so kamu nak pakai transistor ni yang point out ni.
Okey lah, so arus dia boleh mengalir kan. Dia mengalir. Mengalir ke bawah. Okey lah, so jadi. So ni boleh, so 1 boleh. Okey, kita tengok yang 3. Boleh tak 3? Syed Adam, 3 boleh tak 3? Boleh. Okey, battery dia ni panjang, ni pendek. Ni terminal positif, ni terminal negatif. Lepas tu transistor dia ni So yang ni transistor arus dia point in. Okey, point in. Point in. Point in. Okey, so tengok arus dia mengalir daripada terminal positif, mengalir. Dia ikut tak arah? Dia ikut tak arah arus? Ikut kan? Good. Ikut kan? Ikut arah arus kan? Dia ikut arah arus so boleh lah ni. Lita ni berfungsi. So nombor 3 ni berfungsi. Jadi jawapannya adalah 1 dan 3. Daripada B. Ya, jawapannya B, 1 dan 3. Okey, faham ke yang lain? Yang lain faham? Faham. Okey, next. Nombor apa Okey, nombor ni lah. 26. Syahadah 26. Raja 31 menunjukkan sebuah tube pemesongan yang digunakan untuk menyiasat ciri-ciri sinar katod. Okey. So kita ada bawah ni terminal positif kan. Atas ni terminal negatif. Kenapa sinar katod ni terpesong ke terminal positif? Nampak sangatlah sinar katod ni bercas. Bercas apa? Negatif. Ya, dia bercas negatif dia bercas negatif. Sebab tu dia terpesong ke positif terminal ni. Jadi jawapan paling tepat adalah yang ni salah ni. Dia kata sinar katod bercas positif, salah. Dia nak tunjuk yang mana? Respon. Jawapan dia C. Ya, sinar katod boleh dipesongkan oleh medan elektrik. Okey. Sinar katod charge dia negatif, dia terpesong ke plat positif. Okey, next. Nombor faham tu. Okey, nombor 7. Syahadah nombor 7. Raja menunjukkan satu simpang PN diode. Apabila diode dalam sambungan pincang ke depan, lapisan sesuatu menjadi lebih nipis. Pernyataan yang manakah menerangkan situasi itu? Jawapan dia C. Jawapan dia C. Charge negatif mengalir dari terminal negatif ke semikonduktor. Charge negatif. Ni Jawapan dia B lah, B. Okey, elektron dari jenis N ditarik mementasi simpang PN. Okey. Ya, jawapannya B. Okey, kenapa B? Sebab kamu ingat kan, kalau diode kita kena pasang secara pincang ke depan. Pincang ke depan. Ya, pincang ke depan. Okey, sekejap cikgu lukis diode. So bila kenapa lah macam ni? Slow. Ni. Okey. So ni terminal positif. Ni terminal negatif. Kenapa dia slow keluar kat PDF ni? So arus mengalir daripada terminal positif ke terminal negatif. So arus dia boleh mengalir lah. Maksudnya arus tu tak kena block kan. So kita panggil ni pincang ke depan. Jadi yang segitiga tu adalah semikonduktor jenis P. Yang pagar tu semikonduktor jenis N. P tu maksudnya dia banyak apa? Banyak lohong ke banyak elektron? Lohong. Ya, dia banyak lohong. So bila lohong dia charge apa? Positif ke negatif? Lohong. Positif. Ya, charge positif. Yang N ni pula dia banyak elektron. Elektron. Ya, so bila elektron dia charge
Slow keluar kat skrin ni. Okey, dia charge negatif. Okey. So, ni lah dia semiconductor jenis P dengan semiconductor jenis N. Okey, P ni banyak lohong, N ni banyak semiconductor N ni banyak elektron. Okey, lohong dia charge positif. Bila dia charge positif, dia tertarik ke terminal mana? Positif ke negatif? Negatif. Ya. Okey, lohong kan dia charge positif, dia akan tertarik ke terminal negatif. So bila dia tertarik, dia akan fermentasi lah ni. Dia fermentasi, okey. Dia tertarik ke terminal negatif ni. Okey, boleh. Yang elektron tu pula, elektron charge negatif kan? So bila dia charge negatif, dia akan tertarik ke terminal mana? Positif. Positif. So dia fermentasi. Okey, bila dia fermentasi, so lapisan susutan ni akan apa? Menipis. Ya, dia akan jadi menipis slow tengok nampak tak dia lupa. Aduh. Sekejap Okey, dia akan menipis. Okey, sebab itulah kena pasang diod secara pincang ke depan supaya elektron negatif ni dengan lohong ni dia akan fermentasi. Okey. Okey, jadi yang paling tepat, inilah dia. Inilah yang paling tepat pun. Okey, kalau dia kata elektron dan lohong ditarik menjauhi simpang, mana ada ditarik menjauhi kan? Dia fermentasi. So yang paling tepat ni, elektron dari jenis N ditarik merentasi simpang. Sebab tu jawapan dia B. Faham ke? Faham? Faham. Kalau yang ni dia kata charge negatif mengalir dari terminal negatif ke semiconductor jenis P. Ada ke charge negatif yang ni mengalir? Bukan charge negatif ni yang mengalir. Yang mengalir tu apa? Yang mengalir tu ni elektron dengan lohong. Okey? Boleh? Boleh. Boleh. Okey. Next kita pergi 28. Okey, Syahdan 28. Darjah 25 menunjukkan lita rectifier. Manakah pernyataan yang benar? Jawapan dia D. Lita rectifier masih akan berfungsi sekiranya peranti S disongsangkan. Okey, kenapa kamu jawab D? Sebab kalau diod tu dipincang songsang pun, kalau dia punya input dia boleh lalu, lita tu still boleh berfungsi. Even though dipincang ke mana-mana. Ni ialah sebab dia buat input ni, dia tak buat simbol bateri kan. Maksudnya dia pakai arus apa ni? Dia pakai arus Ulang alik. Ya, dia pakai arus ulang alik. So kalau sini terminal positif, ni terminal negatif. So arus dia boleh mengalir lah, okey. Dia boleh mengalir. Dia boleh mengalir. Okey. Tapi kalau kita songsangkan ni peranti S ni kita songsangkan. Maksudnya kita buat yang ni yang segitiga. Sekejap. Ni yang segitiga, lepas tu ni pagar dia. Okey, pagar dia. Lepas tu disebabkan ni arus ulang alik. Jadi arus ulang alik dia akan bertukar terminal, dia akan sentiasa bertukar terminal lah. So yang ni pula yang jadi positif kan. Ini pula jadi negatif kan. Dia sentiasa bertukar terminal. So positif. So arus mengalir daripada positif ke negatif kan. So still boleh mengalir sebab dia tak kena blok dengan pagar. Jadi sebab tu dia kata lita rectifier masih akan berfungsi sekiranya peranti S disongsangkan. Okey. Boleh ke? Faham? Okey. Okey, next. Okey, 29. Apa jawapan dia? Jawapan dia darjah 35 menunjukkan satu liter disampaikan kepada osiloskop sinar cathode. Apakah antara surihan berikut yang manakah surihan yang betul dipaparkan pada OSK apabila diod P disongsangkan? Jawapan dia C.
Okey ya, jawapan dia C. Kenapa C? Tak tahu Ustazah. Tapi jawapan betul. Cuba fikir. Okey, kalau apa ni? Sekejap Yang manakah suria yang betul dipaparkan? Sekejap, apa hal cikgu nak pangkah sekejap PDF ni sebab dia buat slow lah. Sekejap Yang ini ke? Mana juga? Slow juga. Betul lah, tak buat lagi. Okey, laju lah sikit kan. Okey, sekejap. Soalan nombor 9. Okey, 9. Okey, kalau arus ulang alik, maksudnya terminal dia sentiasa bertukar. Okey, contohlah. Kalau lah sini terminal positif kan, ni terminal negatif. Okey, so arus dia boleh lalu daripada terminal positif ke terminal negatif. Dia boleh lalu kan, dia boleh lalu, tak kena blok kan. Dia boleh lalu. Okey, sebab tu lah kat sini dia ada arus. Okey, dia ada arus. Kemudian okey. Lepas tu dia kata, okey, yang manakah suria yang betul dipaparkan apabila diod P disongsangkan? Okey, cuba kita songsangkan diod P. Okey, jap kita songsangkan diod P. Kita buat yang ni segitiga. Ni pagar dia. Okey. So sekarang ni ni terminal positif kan. Okey, so arus kat sini boleh mengalir, tak kena blok. Okey, boleh mengalir. Tapi sampai sini boleh mengalir tak kat sini? Tak kan, sebab dia kena blok dengan pagar. So tak boleh, tak ada arus lah. Bila tak ada arus, dia tak ada arus lah. Ni macam ni lah, tak ada arus cikgu buatlah dash, tak ada arus. Okey, lepas tu tukar pula terminal. Kita tukar pula terminal. Yang ni positif,